bila diamanahkan oleh jamaah supaya jadi calon. Waktu tu bincang lah dengan keluarga macam mana. Akhirnya okey lah, terimalah sebagai calon, sebab tidak lain dan tidak bukan ialah kerana kita melihat kerja dakwah Islam ini mesti melalui politik. Itu yang lebih luas. Kita nak bawa Islam ni, kita nak bentuk masyarakat ni, mesti melalui politik. Tak dapat tidak. Tidak dapat tidak. Sebab Nabi SAW waktu Nabi berhijrah, kenapa Nabi dah hijrah? Patutnya Nabi tak perlu dah berhijrah. Duduklah di Mekah. Dah boleh dah sebenarnya nak beramal apa semua, boleh dah. Tapi Nabi SAW tak boleh, kena berhijrah juga, pergi ke Madinah. Sebab apa Nabi berhijrah? Kadang-kadang orang tak nampak, orang nak nampak Nabi pergi Madinah ni kira ta'akhi bainal muhajirin wal ansar, ta'akhi di antara muhajirin dan ansar, kemudian buat bina masjid. Itu yang orang selalu cakap. Tapi sebenarnya Nabi SAW berhijrah ni ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam. Ini yang benda yang besar yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW buat sahifah Madinah, iaitu perlembagaan pertama dalam dunia. Perlembagaan pertama dalam dunia yang bertulis. Ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dapat membentuk masyarakat dalam bawa Islam yang semua bangsa boleh terima. Majmuknya masyarakat Madinah ni boleh kata semajmuk masyarakat Malaysia. Ada Kristian, ada Yahudi, ada Arab, macam-macam jenis bangsa-bangsa Arab, macam-macam jenis penyembahan. Jadi maknanya masyarakat itu majmuk. Dan bagaimana Nabi SAW dapat mewujudkan sebuah negara Islam? Sebenarnya siasah ini, politik ini adalah sebahagian daripada Islam. Kita tak boleh tolak siasah dan politik ini. Sebab Nabi SAW berhijrah pun atas dasar siasah dan politik inilah nak bawa Islam sampai ke negara kita. Kalau bukan kerana siasah dan politik ini, Islam tak sampai kat tempat kita. Silap-silap kita hari ni bosan duk day ni merah day lah. Sebab agama Hindu kan yang ada di Kedah ni apa semua. Alhamdulillah, dengan sebab pengorbanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, sampailah Islam ini ke negara kita. Sebab itulah kita melihat bahawa keperluan kita terlibat, kita yang ada kefahaman agama ni terlibat dengan politik wajib kita. Sebab kita melihat Islam lain, politik Islam ni lain. Kalau orang tengok politik Islam, orang akan lihat Masya Allah hebatnya, seperti Omar Abdul Aziz. Kalau kita ni orang kata Tok Guni Aziz lah. Bagaimana seorang yang zuhud, Masya Allah. Dan kalau kita pergi rumah Tok Guni Aziz, kita akan tengok macam mana rumah seorang pemimpin macam tu. Kita pergi rumah Tok Guni Hadi, Masya Allah, walaupun seorang yang hebat, tapi rumah mereka masih lagi rumah macam rumah orang biasa. Bukan, dia tak menjadikan politik untuk membina kepentingan diri lah. Bukan. Sebab politik bukan untuk kebahagiaan dunia. Ini yang dibawa. Nabi pernah bawa satu ayak susu dalam bekas macam ni, pergi bagi dekat Abu Hurairah. Bagi dekat Abu Hurairah supaya Abu Hurairah ni minum. Nabi nak tengok Abu Hurairah macam mana. Abu Hurairah dia ketua kepada kumpulan Sufah, ahli Sufah yang duduk di masjid. Bila dia ketua, dia tak minum. Dia bagi kat orang lain dulu minum. Minum.
Kawan ni minum semua pekat minum sampai kenyang ni, sampai minum ni berkat mukjizat Nabi SAW. Semua kenyang. Sampailah dia pun minum. Bila dia minum, dia ada baki lagi, maka Nabi SAW ambil baki tu, Nabi minum. Dan Nabi sebut Sayyidul Qawm Khadimukum. InsyaAllah. Kalau kamu nak jadi pemimpin kepada satu kaum, kamu mesti ingat kamu adalah khadimuhum. Kamu khadam kepada rakyat. Konsep Islam yang kita nak bawa, konsep politik Islam yang kita nak bawa ini ialah supaya kita faham kamu bukan sebagai seorang yang tashrifan. Kepimpinan itu bukan tashrifan, tapi dia adalah amanah, taklifan. Bukan tashrif, bukan yang berhormat. Sebenarnya yang berkhidmat. YB juga. Yang berkhidmat. Yang berkhidmat. Khadimum, kamu khadam. Bukan kamu untuk kepentingan kamu. Negara kita kalaulah bawa politik Islam ini, masya-Allah, kita dengan kekayaan yang ada dalam negara kita, kesejahteraan tu akan hadir, akan dapat sejahtera tu akan dapat. Tapi lah ni orang tengok politik ni bina kekayaan, bina kemuliaan. Dia tak jadi yang khadimuhum tu, dia tak pi ke arah tu. Itu antara sebab lah, antara sebab yang kita ceburkan diri kita juga. Walaupun orang kata politik ni buruk kan, pandangan orang buruk, tapi kita terlibat supaya kita nak bawa politik ni sebenarnya satu perkara yang wajib, yang penting kepada kita, supaya kita dapat islah, seperti mana sebut asal bana tu al-hukumah, islah al-hukumah. Kita nak islahkan kerajaan supaya betul dengan bentuk macam mana yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu yang kita iqamatuddin wa siyasatud dunya bi. Khalifah itu maksudnya menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Dunia ni kena takbir dengan agama, barulah dunia ini akan berjalan dengan adil. Keadilan ini sampai zaman Sayyidina Umar Sayyidina Umar Abdul Aziz, diceritakan sampai serigala pun tak makan dengan kambing-kambing. Keadilan itu, keadilan yang ditunjukkan. Ini yang kita nak kena bawa ni, bawa keadilan supaya masyarakat kenai Islam ni yang sebenarnya penyelesaian kepada segala masalah yang berlaku. Alhamdulillah, saya ada tengok hari ni. Dulu orang tak boleh terima buat muamalah. Tak ada, orang tak boleh terima buat bank-bank perbankan Islam ni, orang tak boleh terima dulu. Tapi alhamdulillah, bila kita bawa bentuk kena faham perbankan Islam ni, alhamdulillah hari ni kita dah dapat membentuk masyarakat yang menggunakan tukar daripada konvensional kepada Islamik. Dari segi insurannya dan sebagainya, dari segi perbankannya, Hong Leong menjadi Islam. Itu yang kita dah sebut lah tu kan. Cina Hong Leong dah jadi Islamic Bank dah. Yang satu ketika dulu orang pandang ni je, orang kata maknanya boleh ubah. Maknanya kalau politik lah ni Ustaz Salim, orang duk pandang politik tu nampak sebagai macam kotor kan, kata politik ni pertelagahan, orang tua-tua, pemimpin-pemimpin ni duk bergaduh sama aku apa semua tu. Setakat yang Ustaz Salim terlibat kan sebagai YB, mewakili parti kan, dengan apa yang Ustaz Salim sebut tadi ni tentang politik yang perlu difahami tu, apa yang kalau kita sebut lah Ustaz Salim, begini, kita duduk dalam kerajaan ni, cabaran-cabaran memanglah dari sudut teorinya kita nampak Islam ni macam ni apa semua, memang yang tu dah terbukti dulu. Tapi bila akhir-akhir ni
apa image-image yang nampak tu macam dengan kabut yang kita nak bawa bagi jelas balik. Mesti ada cabaran-cabaran kan. Dulu orang kata kau cakap tentang Islam tapi bila jadi kerajaan tengok tak ni mana. Macam mana tu Ustaz Salim kalau boleh kongsi? Kan? Dia cabaran besar. Cabaran ni besar sebab yang pertama cabaran masyarakat. Masyarakat pun dah diasuh, dah dididik, dah ditarbiah daripada dulu lagi. Macam ni kehidupan dia. Jadi cabaran kita nak ubah pemikiran masyarakat. Pemikiran masyarakat yang meletakkan kebendaan dan sebagainya. Yang ni pun cabaran kita. Kemudian cabaran kita dengan pegawai-pegawai kerajaan yang dah lama dah. Mereka dah lama dah. Sebab dalam Islam ni dia bukan semua al-ghayah tubarrirul wasilah. Ataupun bukan senang nak habaq kat mereka tu. Selamat menghalalkan cara. Selamat menghalalkan cara. Bolehkah kita buat konsert, ambil duit tu buat menari ke apa ke kan, judi dan sebagainya. Duit judi tu kita bagi untuk kebajikan. Masyarakat kita dah terima dah. Boleh je orang panggil loteri apa? Loteri kebajikan ke apa? Dulu ni kan. Jadi masyarakat kita boleh terima. Kata buat benda yang apa saja, walaupun benda tu tak boleh, tapi demi kebaikan boleh balik. Tak boleh. Islam bukan jenis tu. Kan? Contoh kita kata duit kerajaan dibelanjakan sewenang-wenangnya sebelum ni. Kalau kita kata sebelum ni lah. Tapi kalau kita lah ni, kalau kita Islam nak islah balik benda tu, tu mesti ada cabaran yang besar kalau kata ni. Ya betul. Kan dah jadi tradisi dah. Kan kalau kita tengok apa laporan-laporan habis duit ni apa semua ni, benda tu dah jadi macam pengetahuan umum dah, orang dah tahu dah. Tapi dia macam mana tadi kita nak, itulah cabaran-cabaran yang dihadapi. Betul. Kadang nampak macam kan orang apa betul ni jadi bodoh balik. Kan dia nak buat benda tu, nak abang kata hak ni tak kena, tapi orang hak dah lama tradisi tu, jadi dia kata takkan tak boleh ni macam tu apa semua, orang duk ni lama dah. Tu macam mana tadi. Betul lah. Apa yang Ustaz Rahim sebut tu. Itu cabaran yang kita hadapi. Sebab tu kita khususnya kita lah, parti kita ni yang ada menteri lah ni pun baru 3 orang. Walaupun kita duduk dalam kerajaan, tapi kita ada 3 orang, tak ramai. Dan kita perlu beri kefahaman kepada sahabat-sahabat sama dengan kita. Sebab kita campur, ada orang bukan Islam dan sebagainya. Contoh macam MB kita lah, MB Kedah, bila nak buat judi ni, supaya lesen judi ni tak boleh diperbarui. Dia ada cabaran. Ada cabaran. Jadi orang bukan Islam pun kata janganlah buat lagi macam ni kan. Tapi Menteri Besar kita kata kita kena buat juga. Ada benda yang kita boleh buat, kita buat juga, walaupun dia mendatangkan hasil kepada kerajaan. Dan kita pun bukan setakat buat macam tu, kita tanya. Saya tanya sendiri je PKK kita yang ada siam. Ada seorang siam, kita tanya dia apa pandangan agama hampa tentang judi semua ni. Dia bawa mai dalil dalam kitab dia sendiri. Ni kata sebenarnya kami Buddha ni, dia kata tak boleh judi, tak boleh. Tak boleh juga. Tak boleh bunuh dan berzina semua tak boleh. Jadi saya awak masuk rakaman video tu dalam sidang tu dan sebagainya. Dia alhamdulillah, maksud dia bukan semua orang bukan Islam tak terima. Jadi bila kita buat macam tu, orang baru nampak, rupanya bukanlah semua orang Islam tu, orang bukan Islam tu marah. Bahkan orang yang berpegang pada agama dia akan pun tak mau juga. Dia tak mau. Sebab dia kata porak peranda, judi ni rosak habis keluarga. Ya, alhamdulillah bila pendekatan yang dilakukan itu. Sebab kita kena lihat ada satu benda lagi, dipanggil berkat. Dan berkat ni dalam tajuk orang-orang
Orang Islam sendiri pun dia tak boleh nak terima. Betul, tak semua yang boleh ni. Dia tak boleh terima tajuk berkat. Sebab berkat ni bukan satu benda yang material. Tak boleh dibuktikan tak boleh. Dengan baca indra tak boleh nampak, tak nampak. Tak boleh. Tak boleh. Ini benda ni yang kita nak kena bagi ajak, nak bentuk supaya pegawai kerajaan memfaham apa itu barakah, keberkatan. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau kita beriman dan bertakwa, penduduk kampung tu beriman dan bertakwa, Allah Ta'ala buka berkat. Ustaz Rahim, mana kita boleh bayang negeri Kedah, negeri yang tercorot, tiba-tiba COVID, kita dapat pelaburan 68.3 bilion, mengatasi Selangor, mengatasi Penang. Masya Allah. Yang terkini ni pun fasa yang kedua ni 20 bilion dah, Ustaz Rahim. 20 bilion dah pelaburan masuk ke negeri Kedah. Itu yang bila kita bagi faham pegawai kerajaan kata ni berkat, supaya kita kena buat kerja bagi nampak berkat, maka di sana ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara tajuk-tajuk yang nak nampak benda tu sebagai berkat tu pun bukannya satu benda yang senang. Ya. Kan, kalau kita nak kaitkan benda tu dengan berkat, kalau orang dia tak percaya dia duk ni apa semua, dia kadang-kadang dia main-main macam tu je. Ya. Betul. Matematik Islam ni lain. Banyak benda ya, kalau disebut contohnya matematik Islam ni, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Golongan yang kecil dapat mengalahkan golongan yang besar. Tu pun orang tak boleh faham. Orang tak boleh faham. Sebab di sana ada nusrah, yang ada pertolongan daripada Allah tu. Kalau ikut kita di Kedah ni, kita bukan menang pun rasanya, tapi Allah bagi nusrah. Maknanya Allah Ta'ala boleh bagi kita untuk mentadbir negeri Kedah. Itu yang disebut sebagai nusrah, pertolongan daripada Allah. Sebab kita bukan fikir abang menang kalah, tapi sebenarnya kita fikir untuk kita nak bawa masyarakat, sebab bawa masyarakat selamat, sejahtera yang kita Kedah sejahtera, nikmat untuk semua ni. Untuk kita nak bawa masyarakat supaya masyarakat selamat, selamat kehidupan kita, selamat dunia dan akhirat. Bukan setakat dunia, tapi kita nak bawa masyarakat sampai kepada selamat dunia dan akhirat. Itulah saya. Jadi kalau kita ni, maknanya jauh lagi lah perjalanan nak memahamkan masyarakat, terutama kalau kalau Republik Syabab ni dia fokus kepada remaja kan. Kalau kita remaja ni, kalau kita tengoklah ni remaja lah ni, macam mana pandangan Ustaz Salim terhadap remaja tu, terutama sekali kalau Ustaz Salim terlibat dalam dia program-program remaja di kawasan Ustaz Salim sendirilah. Apa kita kata tanggapan Ustaz Salim terhadap remaja ni, macam mana? Dia remaja yang ada di tempat kita ni sebenarnya, kita boleh tengok dengan PRK, PRN di Johor. Saya turun pergi di Johor, saya tengok. Rupanya kesimpulan yang kita boleh ambil, remaja ni tak tahu je buat politik. Remaja ambil tak tahu je buat politik. Jadi walaupun kerajaan dah buka umur 18 boleh mengundi, tapi anak-anak remaja ni dia tak faham pun kepentingan politik itu. Kepentingan mungkin kita pun tak pastilah, sebab kita tak pernah didik. Mungkin kita keluarga kena didik kepentingan politik Islam. Kerana kita kena ingat, walaupun kita duduk di negara kita, kalau kita biar aja, kemungkinan kita boleh berpindah milik kepada orang yang minoriti. Kita majoriti, tiba-tiba kita biar, kita tak ambil berat, kemungkinan 22 bulan pengalaman masyarakat boleh tengok apa yang berlaku dalam negara kita, sangat menakutkan kita.
Yang ini penting kepada kita, anak-anak muda kita kena sedar, kena faham kesatuan, penyatuan kita umat-umat Islam ni kena bersatu. Untuk kita pastikan politik negara kita ini kita yang atur kita sendiri. Kita atur politik kita, orang Islam kena atur politik orang Islam, politik negara kita, supaya negara kita ini ada nilai Islam itu. Nilai Islam itu kena ada. Yang tu yang penting bagi anak remaja kita ini. Mereka kena tengok kalau biar politik ni akan jadi macam mana, hara ke tidak negara kita. Tengoklah hari tu 22 bulan tu, walaupun baru beberapa hari saja diambil oleh mereka ini, akhirnya seolah-olah negara kita ni macam negeri depa lah. Mana yang nak belajar daripada sejarah tu. Maknanya anak-anak muda kena tengok. Masya-Allah, sangat takut. Tapi remaja lah ni dia macam kan kita kata lambat kematangan dia tu dan mudah untuk dimanipulasi. Kan, kalau kita dia ikut, contohlah kita kata dia ikut, mungkin ada tawaran-tawaran kan dari sudut bagi duit kewangan lah apa semua tu, dia akan ikut macam tu je. Macam mana tak Salim kalau kata ni? Betul lah. Sebab kita pada awal lagi, maknanya kita kena mula daripada ni, awal kena bentuk, didik supaya dia faham tentang kepentingan. Bila dia tidak dibentuk dan dididik berawal, maka dia hanya nampak benar. Siapa boleh bagi benar dekat dia? Yang lebih menarik dia. Ya. Semua macam tu. Quran pun sebut dah. Bab Talut dengan Jalut. Dan bagaimana diambilnya Jalut. Mereka pilih Jalut. Sebab apa tak mau Talut? Sebab apa? Sebab lam yu'ta sa'atan minal mal. Tak boleh nak bagi Paul apa tak mau. Kalau boleh bagi, ni bukan ada harta apa. Kalau wanita ada harta, kenapa nak ambil Talut? Kan? Ambillah Jalut yang ada harta. Sedangkan bastatan fil ilmi wal jismi, dipilihnya Talut itu kerana kelebihan dari segi ilmu dan tubuh badan dia. Jadi pendidikan madiyah bila dibentuk dengan kebendaan, bagi handphone lah, bagi apa semua tu, seronok lah anak-anak muda. Sebab anak muda ni dia suka bebas. Tapi bila kita bagi faham, kita tak mau jadi macam Palestin, dijualnya tanah-tanah kepada orang bukan Islam, sampai satu ketika barulah terendah habis semua dah. Baru kesedaran dah terlambat. Kita dah terlambat dah sebenarnya. Itu yang kena ajak pada anak-anak muda kita. Sebab umur 18 tu boleh mengundi, maknanya 2-3 tahun sebelum tu mereka dah kena mula bercakap, mula kena ada kesedaran dah tentang tu. Bukannya tunggu main 18 baru nak ni. Allah. Maknanya kalau kita 16, 17, umur 16, 15, 16 tu dah mula kena fikir dah. Kena mula kena tanam dah. Betul. Kan tak Salim? Betul. Yang tu yang kena bentuk. Kena bentuk minda politik Islam. Itu bukan senang tu. Betul lah. Anak Arab Syabab ni lah boleh dapat jadi kita bentuk. Kita mula dengan Ustaz Salim ni, kita jadi asas lah, ada letak di sini. Kan, walaupun memanglah taklah ramai sangat lagi yang duk menonton ni, tapi mudah-mudahan dia makin berkembang dan boleh tengok di sinilah perbincangan-perbincangan. Dan kita mungkin kita kata bukannya berhenti dengan Ustaz Salim, mula dengan Ustaz Salim ni. Lepas ni mungkin kita akan jemput lagi mana-mana ni, ataupun Ustaz Salim pun boleh main lagi, kita boleh cakap lagi tentang perkara-perkara yang satu politik. Sebab dia YB pengalaman sebagai adun ni, sebagai ahli Dewan Undangan ni patut dikongsikan dengan remaja. Sebab remaja ni lah yang akan mewarisi kita kata kepimpinan ni. Yang terakhir mungkin ada apa Ustaz Salim nak kongsikan yang rasa nak sebut dalam kita punya siri podcast ni? Kan? Kalau ada. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Rahim
sahabat-sahabat yang menjayakan Syabab ini. Jadi saya pun risau juga, takut perbincangan ni agak lebih tinggi. Jadi mengharapkan supaya paling kurang perbincangan kita ini membuka satu kesedaran kepada kita bahawa sebenarnya politik sebahagian daripada Islam. Jangan kita pisahkan fasluddin anid daulah. Itu dipanggil golongan sekularisme. Golongan sekularisme ialah golongan yang memisahkan antara agama dengan negara. Sebenarnya negara dengan agama kena bersatu. Negara pun kena ikut agama. Bukan bila sebut bab negara tak ada lah di sana haram halal, tak ada. Di sana ada haram, di sana ada halal, di sana boleh, di sana tak boleh. Ini ialah siasat Islam, politik Islam. InsyaAllah kalaulah kita dapat praktikkan politik Islam ini, masya-Allah kita akan dapat lihat bagaimana masyarakat akan faham betapa pentingnya kepimpinan Islam ini. Bagaimana Nabi SAW menunjukkan dialah seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang suatu hari Nabi SAW lapar, tak ada benda nak makan. Allahu Akbar, pergi masjid, duduk di masjid. Sayyidina Abu Bakar pun lapar, tak ada benda nak makan, pergi masjid. Sayyidina Umar pun lapar, tak ada benda nak makan, pergi masjid. Nabi SAW tanya, wahai Bakar, Umar, ni siapa yang main masjid? Kami lapar ya Rasulullah. Allahu Akbar. Nabi kata, aku pun lapar juga. Masya Allah. Pokoknya cuba bayangkan seorang pemimpin, macam mana dia seorang pemimpin yang lapar, sama lapar dengan rakyat. Allahu Akbar. Dia angkat baju Nabi. Dalam satu riwayat, bila tengok para sahabat lapar ni, ni kami ikat dengan batu ni, ikat batu. Nabi angkat jubah dia, tunjuk dekat sahabat-sahabat, kamu ikat satu batu, tapi Nabi ikat 2 batu. Lapar lagi. Bayangkan dalam peperangan Khandaq, dalam peperangan Khandaq, Nabi SAW dijemput oleh sahabat Nabi Jabir. Jom Rasulullah, tengok Rasulullah lapar sangat. Jom Rasulullah, kita pergi makan di rumah dia, ada kambing seekor. Kambing orang Arab ni boleh makan seorang dua aja. Nabi panggil para sahabat, jom ni sahabat kita Jabir panggil makan nuri. 3,000 orang yang korek Khandaq ni semua pergi makan. InsyaAllah. Itulah kalaulah kepimpinan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW itu dapat dipraktikkan dalam siasat dan politik negara kita, masya-Allah, masyarakat akan hidup dalam keadaan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tenang, bahagia, rakyat hidup berkongsi. Ya, kan kalian dah jadi lama ni dah rebut Allah, kan masing-masing peribadi. Ya, kan berkongsi tu tak ada berjuta berbilion milik seseorang saja. Bukan macam tu. Sepatutnya kekayaan itu ialah kekayaan untuk rakyat, bukan untuk pribadi. Umar Abdul Aziz waktu dia jadi Umar Abdul Aziz waktu dia jadi khalifah lebih susah daripada dia menjadi anak khalifah. Anak khalifah dia senang, hidup senang. Tapi bila dia jadi khalifah, dia hidup dalam keadaan yang sangat susah daripada sebelum dia jadi khalifah. Sebelum dia YB dia susah, dia senang. Tapi lepas dia YB dia susah. Boleh fikir, tengoklah kehidupan itulah yang itulah yang perlu kita bentuk, yang perlu kita lahirkan. Dan kita harap anak-anak muda yang ada pada hari inilah yang akan lahir nanti, yang akan mencorak negara kita ini untuk mendapat
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Wallahu insyaallah khidmat pada rakyat lah. Ya, insyaallah. Insyaallah. Jadi kan sejam ni dah. Jadi sekat itu dulu lah kita punya sembang-sembang pada siri kali ini kan. Jadi insya-Allah kita mudah-mudahan apa yang kita kongsikan, apa yang disebut oleh YB kita, Ustaz Salim kita, akan dapat apa dia remaja-remaja, orang muda yang tengok ni, dia dapat satu kefahaman tentang ni, orang yang terlibat secara langsung dalam dalam pentadbiran, dalam kita kata pemerintahan lah ni lah, yang terlibat secara langsung kan. Maka apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita faham, yang nak muda kena ambil faham lah ni kan. Terutama sekali yang pertama yang kita boleh simpulkan kan daripada perbincangan kita ni kan, politik ni maknanya satu benda yang penting kan, nak muda tak boleh ambil ringan tentang benda ni kan. Dan yang keduanya, menjadi pemimpin ni bagaimana yang dibawa oleh menurut kefahaman Islam ni, yang perlu dipraktikkan bukanlah untuk membina kepentingan peribadi, kerana menjadi pemimpin maknanya kita berkhidmat kepada rakyat kan. Yang sebelum ni yang menjadi tradisi, pemimpin-pemimpin ni dia mengauk kekayaan dan maknanya membahagi-bahagikan kekayaan hanya sesama kumpulan mereka sahaja. Jadi yang Islam nak bawa bukan kata kesejahteraan untuk umat Islam sahaja, bahkan orang bukan Islam pun turut sama merasa tempiah keamanan, kesejahteraan itu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita punya perkongsian pada malam ni Ustaz Salim, insya-Allah. Jadi harap Ustaz Salim tidak seriklah bersama-sama dengan kita kan, sebab kita pun duduk di kawasan Ustaz Salim je kan. Kita akan ke depan ni mungkin kita akan Ustaz Salim akan kongsikan benda-benda lagi yang boleh yang lebih kita dapat ambil manfaat lagi. Dan sekali lagi Republik Sabak dan juga Akademi Ratul Ulum sangat berbesar hati dan sangat mengucapkan penghargaan lah, setinggi-tinggi penghargaan kepada Ustaz Salim kerana sudi untuk bersama kita pada kali ini, pada episod ini. Sekali jumpa lagi di dalam Republik Sabak Podcast. Menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.